Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya nak bincang kitab yang sama, iaitu Risalatul Tauhid, tajuk yang kedua, iaitu Taswilatus Syaitan fi Saddi 'anil Quran. Taktik-taktik syaitan untuk menghalang umat Islam daripada membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Bagaimana taktik-taktik syaitan ataupun perangkap-perangkap syaitan yang digunakan untuk menjarakkan, untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jadi dalam tajuk ni Syah Ismail Syahid dia bincang khusus berkaitan dengan sikap-sikap umat Islam ataupun pemikiran-pemikiran salah yang ada dalam diri umat Islam terhadap Quran ini, yang mana kira-kiranya pemikiran itulah sebenarnya yang menyebabkan mereka jauh daripada Al-Quran, jauh daripada pengajian kitab-kitab induk agama. Wa amma mashtahara fil awam anna kalam Allah wa rasulahu min al-ghumud wa ad-diqqah bi makanin la yafhamuhu fihi an-nas. Yang masyhur di kalangan orang awam, mana tersebar secara meluas, menjadi bualan orang-orang awam ataupun pemikiran biasa masyarakat. Mereka menganggap bahawa kalam Allah, iaitu Al-Quran, dan kalam Rasul, iaitu hadis-hadis, merupakan kalam yang tinggi kedudukan, yang rumit, yang mempunyai makna yang halus, yang sukar difahami oleh masyarakat awam. Ini satu bentuk pemikiran. Dia kata Quran ni tinggi, bahasa dia pun tinggi, nilai sastra tu tinggi, macam-macam mari dalam kepala umat Islam. Begitu juga hadis Nabi, nak faham payah. Lebih-lebih lagi kalau kita ni bukan orang Arab. Kalau dia mari tu, perasaan tu menyebabkan dia jadi semangat jadi tumpul untuk belajar Al-Quran. Sekadar baca gitu, tidak lebih daripada itu. Umat Islam tu daripada dulu sampai sekarang ni tumpu kepada bacaan Quran sahaja, tapi memperdalami, membuat kajian tentang Quran, menyemarakkan semangat untuk belajar tafsir, itu tidak ada. Tidak ada. Sepatutnya, dan saya sendiri ingin mencadarkanlah, seperti mana yang kita akan buat, contoh di masjid kita lah, di Lunar tu, daripada hari ni lah kita akan buat mana khusus pengajian tidak atas nama kuliah maghrib. Kita nak buka kelas-kelas tambahan untuk pelajar-pelajar kelas pengajian tafsir. Kita nak bagi percuma 20 orang sekelas. Kita akan buat. Kita dah dalam proses kan. Mana kalau sebelum ni biasa kau kelas tambahan, maknanya satu subjek luar daripada waktu sekolah, dia ambil subjek matematik, sains. Ni tidak. Kita akan buat begitu. Dalam perancangan, kemungkinan bukan kemungkinan lah, kita letak dalam bulan 5. Sebab dalam bulan 4 mula kelas pengajian secara sistematik. Kemudian masuk bulan 5 kita akan ambil lah dari perkara ni. Untuk makluman lah, saya telah bincang mana ada pihak yang rapat dengan pejabat pendidikan daerah. Maknanya pihak kita akan buat satu persefahaman lah dengan pihak PPD. InsyaAllah kita adalah mana orang yang sanggup urus untuk ambil pelajar-pelajar mana peringkat menengah lah, peringkat menengah dan peringkat sekolah pun ada jahne untuk pengajian tafsir ni, untuk peringkat kanak-kanak. InsyaAllah perkara tu kita akan buat lah.
Dan saya telah bincang dengan beberapa orang. Jadi kita nak belajar, tepat kita sedia, ruang kita sedia, guru kita sedia, dan percuma kita kena buat begitu. Kalau tidak, pelajar kita ni jauh bunyi je Islam, tapi kita induk dia tidak pernah baca, kurang-kurang tahu makna, tak ingat tak apa, biar lalu terjemah Quran. Ni orang Islam tak ada berlaku lagu tu. Seperti tengok Al-Fadhil Ustaz Badru ngajar 14 tahun, berapa juzuk baru? 10 tahun baru 13-14 juzuk. Ni payah ramal tu dah. Berapa kerak tu? Orang tu nak habis gas dah pergi. Nah, hok gas tong duk tengah berat tu gialah lain belakang. Jadi makna sasaran kita tu kita cuba ubah sikit, dan kita kena usahalah tu. Dan saya sendiri setakat terdari kita akan cuba buat. Inilah. Dan masalah ini sebenarnya masalah yang berlaku juga di bumi India. Di tempat umat Islam ramai di India juga ni, umat Islam ni. Umat Islam di India ni kita kata walaupun kita kata minoriti, dia lebih ramai pada rakyat Malaysia. Bunyi kita kata sikit-sikit orang Islam nak bani keseluruhan, tapi orang Islam lebih ramai pada rakyat Malaysia, bukan ramai pada rakyat Kelantan. Hak sikit, hak kita kata sikit. Lain rakyat Malaysia 28 juta. Ramai orang Islam di India lagi. Tapi inilah sikapnya. Quran ni sekadar baca. Buat apa tu? Nak baca dalam semaya. Gitu je lah. Jadi perkara tu kita kena ubah. Kenapa jadi gitu tu? Payah nak faham. Lepas tu cara tafsir pun cara lama, tidak ada satu anjakan, tidak ada satu bentuk pembaharuan. Sedangkan sekarang ni kalau kita tengok di luar Kelantan lah, saya diikuti perkembangan di Kuala Lumpur daripada sahabat-sahabat, sistem pengajian Quran ni memang dia sudah ada satu kaedah yang standard, yang sistematik. Tu. Jadi perkara itu saya sendiri pun hari Jumaat ni akan tunggu ke KL juga, nak antara nak bincang benda-benda gini lah. Jadi insya-Allah kita akan buat. Jadi kita akan buat. Kita akan latih guru-guru. Ni kalau mengapa Quran pun memang tak sapalah. Betul lah seperti yang dia sebut ni. Sebab anggap payah tu lah. Sebab Bukhari tu lah, Bukhari kita tak tinggi payah. Bila kita nak mengajar Bukhari ke ramai mana orang kata padahal kau nak mengajar kampung. Sebab orang tidak faham. Dia ingat lagu mana, padahal dia mengajar Riyadhus Shalih tu 80% kitab Bukhari, hadis Bukhari lah tu. Tapi bila nak ngaji Bukhari direct, masalah payah. Itu kita nak buat. Kita nak buat. Baik, kita kena ingat Quran ke hadis ke bila kita belajar, dia tidak akan faham semua. Supaya ilmu lain. Supaya juga ilmu lain apa kalau kita akan faham semua? Tak. Sebab tu kita tengok dia tahap luluh 50%, 40% gitu. Luluh tu kira tu. 50% tu luluh tu. Kalau nak supaya semua kena 100%. Berapa orang luluh lagi lah. Memang ilmu ni sifat dia gitu. Sebab tu mengikut kajian ulama, dalam buku-buku yang saya baca, ulama-ulama yang kritis lah dalam bab ni, dia kata sahabat-sahabat Nabi pun bukan faham semua agama. Tidak faham, maksud faham semua ni mana faham agama ni supaya saya nak bakal belaka ke? Supaya saya nak belaka? Tidak. Hak sahabat Nabi puluh-puluh ribu, dalam Hafiz Ibn Hajar kata 100 ribu lebih tu, tokoh-tokoh besar sahabat je hak boleh hurau dengan lengkap menjadi tonggak dalam kajian. Sahabat-sahabat yang lain tu tak tahu ke apa, cuma kelebihan dia ke dia ikut Nabi, dia taat kepada Nabi, dia tak faham apa dia ikut. Rupanya ikut Nabi buat tak faham apa sah kalau gitu ibadat ni. Tak faham apa, cuma jelas Nabi buat gini, kita tak faham apa maksud dia, falsafah di sebalik tu, cuma kita tahu jelas Nabi buat berdasar pada hadis yang sahih, dia sah ibadat. Tu. Itu dia jenis ibadat, dia jenis gitu. Tahu hukum, tengok Nabi buat, tak apa dah. Jadi buku tu ditulis khusus oleh datuk dia lah, Datuk Syah Ismail Syahid ni, tuan kita ni, tok dia Syah Waliullah Ad-Dahlawi tulis buku khusus lah, berkaitan dengan fenomena pemahaman agama di zaman sahabat. Baik, wa yahtajuna fi fahmi ila ilmin ghazir wa la qibala lana bi fahmi al-Quran wal hadis. Ini anggap pesalah ni, anggap pesalah. Masyarakat Islam menganggap untuk memahami Al-Quran dan hadis, ia memerlukan satu ilmu yang sangat mendalam. Wala qibala lana, dan tidak ada ruang untuk kita
untuk memahami Quran dan hadis. Nak faham Quran dan hadis ni kena ngaji jumlah. Spoiler ni kata kita dengar, cuba tengok. Hak kecek ni bukan orang kampung kelah tak akan lepas dak. Ni hak naik kapal terbang patut kelik pula ni nak ngaji. Tapi masih kata siapa kita nak lawan ulama tu ulama. Boleh kita faham hadis Quran. Kita tak layak nak faham hadis Quran. Hak kecek tu orang setengah-setengah tu PhD dah tu kecek lagu tu. Bila nak bercakap tentang agama, nak urah hadis, nak urah Quran, siapa kita? Padahal orang kecek dia ngaji bukan main lah. Tapi bila berlaku pertemuan maklumat, siapa kamu nak berbanding imam itu, imam ini? Kita nak faham Quran tak boleh seperti orang-orang dulu. Sebenarnya orang yang bercakap lagi ni orang yang telah jatuh dalam perangkap syaitan. Kata Syah Ismail Syahid. Kan kita dengar kan? Siapa awak Allah ngaji 2 purnama baru ngaji. Nak tafsir di Quran, nak tafsir di hadis, tafsir pakai ulama misalnya dah. Tu. Ni jadi belum dah gitu sebenarnya. Kalau orang Kelantan kata itu barang reba nak suruh kita jadi lemah semangat. Di mana tak betul tu kenyataan itu? Kenyataan itu salah dari segi kenyataan. Ungkapan itu salah dari segi kenyataan. Sebab bila kita contoh ni lah. Macam mana kita tak ada seorang pun boleh faham kitab, boleh faham bahasa Arab tu kalau tidak melalui ulama. Jadi orang kata tidak pakai ulama tu dia salah buat kenyataan tu. Contoh misalnya bila kita belajar bahasa Arab, start belajar bahasa Arab dah. Buku bahasa Arab ni. Kalau buku tu tidak ditulis oleh ulama pun, kamus tu ditulis oleh ulama. Dia dalam agama Islam ni satu benda yang pelik, yang dianggap pelik. Kamus semua dia ditulis oleh orang alim. Itu benda yang pelik. Itu benda pelik dalam agama Islam. Orang kafir memperakui pelik orang Islam ni. Kamus dia mesti ulama yang tulis. Tapi dalam bahasa lain, contoh bahasa Inggeris kita kata, hak dia tulis kamus bukan orang alim dalam bidang dalam ilmu tentang kitab Injil. Bukan alim dalam ilmu Kristian. Bukan ahli dalam ilmu agama Yahudi. Dah, orang lain suku sakak kadang-kadang tak erti, buta huruf tak agama, dia boleh tulis kamus. Orang Islam tidak. Kalau tulis kamus mesti dia orang alim. Sama ada alim tinggi ataupun alim biasa. Tapi alim agama. Ni beza umat Islam. Siapa lah ni? Sebab tu orang kafir dia rasa pelik. Sebab itulah kalau kita tengok kamus-kamus orang Islam siapa lah ni pun mesti contoh-contoh dia nak menyesuaikan kalimah tu, contoh ayat mesti dia ayat Quran ataupun hadis. Cuba tengok. Ni. Ini saya nak cuba gambarkan kepada kita semua dekatnya bahasa Arab dengan agama kita. Sebab tu umat Islam wajib belajar bahasa Arab. Lepas tu jangan ada selepas ni pemikir nak belajar bahasa Arab kita ni tua dah. Kita ni tua. Nabi start jadi Nabi umur 40 apa. Tidak start umur 18. Lepas SPM. Mampu. Kita umur 40 lemah dah. Lewat dah kita dah nak ngaji. Lewat dah kita ni. Sebab umur 40 baru. Nabi tak bawa agama umur 40. Pergi Madinah umur berapa? 53 atau 54 tahun. Pergi ke Madinah. Bentuk kerajaan. Di situlah sebenarnya baru gagasan hak Nabi nak bawa sebenar dapat dilaksanakan. Hak dalam bentuk syariat. Di Mekah tak ada akidah di Mekah. Jadi benda-benda gitu umat Islam ni kena faham lah. Umat Islam ni kena faham. Sebab tu kena buat asal lagi lah. Kalau nak berkemah lagi, sistem pengajian Quran ni berdasarkan kepada keluarga. Kita buka package keluarga. Itu lebih antara benda yang praktikal juga. Ni caranya lah. Seperti Lunda tu kita sedia satu bilik untuk keluarga. Keluarga main ngaji percuma. Syarat kena hari. Tak hari keluarga kita pecah. Dan sebab percuma. Dia kena istiqamah lah. Tak boleh mari dia kena maklum. Kita sediakan satu bilik khusus dalam mana keluarga main ngaji. Tak daripada anak dia siapa ayah dia bini dia ngaji. Main ngaji. Tu 2 kali seminggu. Seorang guru dia boleh pergi 2 keluarga. Kita buat gitu. Jadi lah ni dia punya LL tu dalam proses. Siapa dah ke pihak itu. Jadi tujuannya apa? Ni lah. Sebab tu kita latihan kepada guru Quran. Sebab tu guru Quran guru Quran ni sepatutnya bukan dilatih baca Quran saja. Dia dilatih memahami makna Quran. Sebab masa dia mengajar Quran itulah
dia nak terapkan sistem pengajian Al-Quran dalam bentuk iqra' yang memberi erti baca dengan faham makna, baca dengan kaji Quran, baca dengan menghayati Quran. Itulah pembelajar sebenar. Mana guru tu kalau dia, sebab tu guru Quran, kalau dia tahu isi kandungan Quran, terjemah Quran, dia ngajar pun jadi lain. Mesti ada sikit sebanyak. Dan perkara itu mana kita boleh susun lah, insya-Allah. Ni jadi hak ni perkara ni, fenomena ini berlaku juga di bumi India. Bagaimana umat Islam ni duk gamonya hanya sekadar baca lah. Dan ibu bapaknya memang berpuas hati bila anak dia khatam Quran. Tak ada perasaan nak naik satu tahap bila anak aku ni sudah lancar baca Quran, setengah tu sampai perkataan ngapa Quran, nak atas pula ke satu tahap memahami makna Quran. Hak ibu bapa tu suku tak ada. Kalau ada pun nak atas mana? Kelas tak ada. Tak ada orang nak mengajar. Maknanya mutu pengajian Quran ni terlalu rendah di tempat kita. Rendah, serendah-rendahnya. Tapi kalau bidang ilmu lain, kalau tak masuk universiti pun boleh mengaji bahasa tu, ilmu tu, ada belaka tahap dia tu. Tapi Quran ni tak ada, orang tak buka. Di universiti pun, universiti lagi tak ada. Tak ada. Gitulah. Jadi masyarakat awam dia akan kata la kibalana nabi fahmil Quran wal hadis. Kita ni tidak ada daya. Kita ni tak layak, kita tak mampu untuk faham Quran dan hadis. Ni kesalahan besar ni pemikiran lagu. Hak berat lagi, ada setengah-setengah berfikir, beranggapan ammal amalu bi muqtadah wa tatbiquhu fala yanu'u bihi illa khassatul khassah min ad-din sammat himmatuhum min alladhina sammat himmatuhum wa tazakkat nufusuhum min az-zuhad wal 'ubbad wala matma'a lana fi dhalik. Hak lebih dahsyat lagi, nak beramal dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, dan untuk melaksanakan titah perintah Allah melalui kitab suci itu, la yanu'u bihi, tidak berdaya, tidak dibebankan, melainkan kepada orang-orang yang istimewa, iaitu orang-orang yang tinggi semangat dan tinggi pencapaian akalnya. Hati mereka bersih, yang terdiri dari kalangan orang-orang zuhud dan ahli-ahli ibadat, dan kita tidak terbeban dengan perkara itu. Ini cara mikir umat Islam. Jadi urusan Quran, urusan nak cari permata dalam Quran, nak laksana itu bukan urusan kita. Waktu orang yang alim, orang yang khusyuk, tinggi semangat, tinggi daya pemikiran, hati dia bersih, terdiri daripada apa-apa zuhud, apa-apa ahli ibadat, kita ni tidak dibeban. Allah tak tanya apa kita. Kalau tempat kita ni penyakit ke dia? Dia tu ngaji agama, kita ni tidak orang agama. Tu berat menanya kita. Ustaz lah, ustaz orang agama, kita tidak orang agama. Jauhnya sehingga nak cukup anak dia awak tak erti. Nak cukup anak, nak tahni anak, apa-apa semua franchise pada Tok Lebar. Inilah sebenarnya punca ni. Jadi seolah nak doa tu kadang-kadang tak sed doa sendiri. Ni kesal dia ni. Sebab dia menganggap orang agama ni orang rapat dengan Tuhan. Inilah sebenarnya punca dia. Akhir sekali berminggu-minggu nak doa, duk tunggu ustaz tu pergi. Apa? Lepas tu ustaz pula tak sen nak ajar, tak sen nak bui masyarakat biar boleh diri apa? Sebab situ tu dia ada barang lain pula situ tu. Dia ada barang lain pula situ tu. Gangguan tu. Tu gangguan sebenarnya tu. Tapi gangguan lagu, suka gangguan lagu tu. Tu sebenarnya. Cuba perhati tengok guru saya Maulana pernah disebut, ada sahabat dia lah, kita malah sebutlah maknanya sahabat dia tu, bila bunyi orang mati nampak suka. Tak akan nasi rumah kita hari ni. Suka. Siapa guru saya kata, mu ni mikir napuk ya pakai serban, mikir cara tidak selesa. Balah ni. Apa tu? Sebab bila seorang tu mati, cuba bayangkan. Hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari 40, 1 hari. Pitihlah kau tu. Kalau 5 orang dah bulan tu dah. Ni berapa dia dapat sebulan? Sahabat saya di Kuala Lumpur, sahabat saya ngaji sekali dengan saya. Dia ngaji pakai Yaman, dia ngaji di satu tempat pengaji, institusi pengajian di Kelantan. Lepas tu dia pergi ke luar negara. Lepas tu saya jumpa dengan dia di Kedah. Masa saya duduk ngaji di Kedah, jumpa dengan dia. Setahun duduk ngaji di Kedah, jumpa dengan dia. Baiklah dengan dia. Satu kali tu program penting lah pengajian tu, dia tak pergi. Kita tadi pun apa tak hari ni.
pensyarah daripada Indonesia mari ni. Dia kata tak boleh, dia kata hari ni ada dia mau buka pejabat baru, jadi anak kena mari itu tepuk tawa lah. Maya ajak tepuk tawa pejabat. Kata beratnya kira ni. Lepas tu kita pun mula duk isi-isi tanya. Dia sebutkan dia tak pernah guna duit gaji dia. Dia pada hak tu dia sara hidup dia. Pada duit tu. Sebab sana dia mai ajak untuk email 100 dulu. Tahun 90 2000, awal 2000, tahun awal 2000 tu pasal tu untuk email untuk solat hajat 100 riyal. Anak-anak buah duit 20 riyal sehari. Bayar ke sana beli kereta maya ajak, naik rumah semaya ajak, anak nak nikah semaya ajak, anak nak puasa maya ajak. Maya ajak belaka pitih lah. Tak suka lagu mana. Inilah maksudnya sad yang menghalang umat Islam daripada meletakkan satu landasan yang sebenar terhadap agama. Ni 12 ya buat ni. Dah sahur baru ni. Ke Arab. Boleh bagi lah. Nama tu tinggal rumah tu nama. Begitu dulu sebab nak atas balik tu. Bagi dulu atas balik pasal tak siap lagi. 1/3. Itu mana? Atas balik dia buat. Boleh kelih-kelih lah dulu. Boleh nak ada semula. Gitu. Jadi pemikiran ini sebenarnya tidak benar lah. Menganggap bahawa orang-orang yang khusyuk, orang yang cerdik, orang bijak pandai sahaja boleh menafsir Quran, boleh belajar Quran, belajar hadis, ini perkara yang tidak betul. Kerana Nabi SAW dengan Quran lah, dengan hadis Nabi itulah orang yang tak pakai selipar, orang yang tak tahu buta zaman Nabi dulu, sehingga dalam hadis sebut Nabi merubah masyarakat Arab daripada sikap yang kasar. Siapa digambarkan adalah hadis orang Arab masa mula-mula Nabi sampai ke agama tu, bila pergi rumah orang itu keliling rumah cari, tengok tu yang tak ada kurpan mari ikut dapur. Tapi bila terkena kalam Allah, ulum wahyu ni, akhir sekali diketuk rumah orang guna ujung kuku dalam hadis sebut. Nak ayatnya akhlak tu jadi tinggi, padahal orang kampung teruk tu kasar pula tu. Tapi kena ulum wahyu ni, ilmu wahyu ni, hak kita pakai Quran dan hadis ni, jadi berubah masyarakat tu. Berubah masyarakat. Sebab itulah kita sebagai pendidik, sebagai pendakwah, masyarakat ni dia akan berubah tidak sama. Misalnya kalau kita pergi ke kawasan kampung Kuala Kerai, kita pergi ke Gua Musa, jangan kita harap perubahan seperti yang kita harapkan perubahan masyarakat di bandar. Dia tidak sama. Dia perubahan sana dia mesti lain. Jadi kita kena tahu lebih awal. Sebab tu kajian awal perlu dibuat pada masyarakat. Seperti Nabi SAW bila nak atas sahabat-sahabat dia berdakwah ke kawasan perkampungan, dia akan sebut lalu ajah ni ya, biar dia semaya, biar lekat dulu gini, jangan royak. Haji pun Nabi tak royak lagi dalam hadis. Ulama buat kajian, ulama kata Nabi sangat bijak. Dia tahu dah masyarakat ni tahu suruh royak lah, bak tahajud, bak gapo, tak sah royak tu buat nengung dia. Acak kena tahajud, dia kata nak kita zahur ngasar pun jamuk semacam jamuk semacam tak ada. Sudah maya zahur pun orang biasa acak kena tahajud tak pada begitu. Sebab tu kita tengok kapan dia masalah pada gitu ya, dengan jiran sesar kan masalah dia peru ayah duk ganggu jiran tu dulu, akhlak tu duk berok atas lepa orang. Hatu ya, benda-benda tu tak berlaku mungkin di kawasan bandar. Tapi masalah tu berat, dosa tu. Masalah tanah pokok di tengah tara, tu benda-benda gitu. Sesat dulu tu. Ini masalah kapun. Jadi kita perlu tahu tu. Perlu tahu. Sehingga ada seorang tokoh lah, pegawai jawatan besar dalam institusi agama, dia pernah sebut pada saya. Ni saya nak berkongsi lah. Saya nak berkongsi. Dia buat kajian di kawasan kampung. Dia kata kepada saya,
Minta maaf saya nak sebut dengan benda ni, tak perlu kita sensitif lah. Tapi pok kita ni tak apa. Dia kata tak mungkin ustaz. Bahkan saya menganggap mustahil ustaz boleh ubah orang daripada tahlil cara lain dengan jadi ikut cara Nabi. Mustahil. Dia ni sepuh kita juga, tapi mengikut kajian dia mustahil. Saya kata salah tu ustaz tu. Ustaz ingat dah dulu saya sebut ke dia, orang Arab sembah berhala ni bila? Enggak masalah tahlil dengan sembah berhala ni, jauh dengan sembah berhala ni. Orang Arab tu berhala tu dia ada pelbagai saiz. Saya nak pergi musafir, dia ada saya boleh bola poket. Satu. Ada di rumah ada. Ada berlaku atas kereta ada. Berita atas kereta lah dia utuh pada sakut tekak utuh pada. Nak hanya hubungnya berhala dengan masyarakat Arab. Siapa di Mekah tu ada luar saja 360 setengah ulama. Saya kata siapa 400 berhala. Hak dalam Kaabah kecil-kecil banyak. Sehingga pengalaman setengah-setengah sahabat Nabi bila pergi musafir, bila rasa takut atau ambil berhala sahih poket, berhala sahih poket. Setengah tu tak ada berhala, tebuk utama. Ada kata-katanya berlaku pada sahabat-sahabat besar sendiri. Akhir sekali bila dia lapar dia makan utama, dia tebuk buat berhala. Dia tebuk mata tu. Jadi nak ayat ni hubung kait. Mana kalau kita tengok secara logik tak mungkin boleh ubah. Kerana hak tu dia menjadi orang panggil jibillah. Jibillah ni mana sudah jadi darah daging. Tapi Nabi boleh ubah dalam tempoh 23 tahun. Dan saya duduk tengok, baca kitab, boleh ubah tu apa? Kerana konsisten perjuangan itu, istiqamah dalam perjuangan itu. Sebab tu saya duk sebut semua, kita jangan buat. Tu aku keberkatan. Tu. Masalah bercakap boleh jadi longgar, masalah kemah di segi perbuatan kena kemah. Itu tak boleh. Kita kurang akan bercakap bab-bab tu. Kita beri pengajian sunnah, pengajian hadis, kita beri biar mengaji cara betul. Tu saya rasa kalau pakat buat gitu, dia akan berlaku perubahan. Allah nak beri perubahan kepada kita ni, dia nak tengok keberanian umat tu. Orang agama tu dia kena ada keberanian. Ni selagi tak ada keberanian ni, kerana masih dibelenggu dengan harta, dibelenggu dengan malu mata kepada orang. Maknanya dia tidak malu mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah tidak beri kejayaan. Kita kena buat hal tu. Ni kalau duk malu mata kau, kecek suku kita lembut tak apa. Kalau orang tanya kalau majlis kita sebut, bagi hamba kalau molek gak ikut Nabi. Nampak yang kita kecek, tapi di segi perbuatan kita tegah. Kau tu lebih baik. Tak sesuai aja. Depan siapa? Dan saya ada pengalaman dalam majlis besar. Sebab dia tipu kita. Dia panggil kita ceramah Syiah. Tiba-tiba dia ada majlis lain. Saya pun sebut dia, kata saya sebut dia. Gini. Dia kata tak boleh ustaz keluar. Kata buat. Saya tak tahu. Perlu hejak dia. Saya kata buat, saya tak tahu. Anda tak tahu. Akhir sekali tak apalah, ustaz ceramah dulu, lepas ustaz klik baru kita buat. Ni. Dibaca. Kita nak malu siapa? Kita kecek ni, kita tidak itu sebab orang kampung. Tapi dia ni bukan orang kampung, kelah ngaji, doktor lah dia tu. Saya kata minta maaf, kalau nak buat saya tak kata ubi. Saya duduk dalam rumah dia pentah depan. Saya tak kata ubi. Dia sokor. Kita nak malu sama dia. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin. Akhir sekali dia pergi bicara dengan apa ni, tak apa, pok kita setuju ustaz ceramah dulu, pasal ustaz klik. Lepas tu baru dia buat upacara dia. Dengan selawat, dengan adalah cara dia dengan qasidah dia ke apa. Saya klik. Tu. Apa tu? Lepas tu dia gitu, kita tidak menyakiti hati orang sebenarnya. Cuma orang akan jadi makin mikir. Lepas pada tu orang akan makin mikir. Kita tak kata nak buat lah. Tu sikap kita. Sebab kalau kita banyak bercakap, dia akan timbul masalah. Dia kena gitu. Jadi konsisten dalam amalan. Bila kita kata gitu. Dan setakat ni saya duk perhati tengok, kalau sikap yang saya ambil tu, dia kesan yang negatif tu kurang. Bukan kata tak ada. Tu. Ni dalam istilah pendakwah dia panggil lisanul hal, dia panggil. Lisanul hal ni maknanya kita berdakwah, kita memahamkan orang dengan perbuatan, ketegasan kita. Orang nak kata mana? Orang nak paksa kita. Kita kata boleh kau paksa benda hak tidak wajib. Hak ni hukum ke dia? Sunat pun tak. Kalau kita sunat pun kita paksa orang supaya benda wajib, salah dari segi agama.
Dia nak kata mana? Maka dia tak ada sebab dia nak paksa kita. Dia jadi tak ada sebab. Ni. Muka surat 21, cuba tengok tu. Mana ada kitab lah. Jumpa tak tahu. Muka surat 21 lagu mana 21? Tak apalah nak tengok walau Al-Baqarah gitu. Biar tak ada baris tu. Muka surat 21, perenggai bawah tu atas sikit, dua baris kedua daripada perenggai bawah. Wa hasbuna an nafhama kalama amsalina. Ni biasanya masyarakat awal ada yang berpendapat gini, dia kata oh pada dah kita ni sebenarnya nak faham Quran tak boleh, tak gerak kita. Nak faham hadis tak gerak kita. Cukuplah bagi kita memahami mana ucapan-ucapan orang seperti kita. Kita mengambil petunjuk daripada ajaran mereka. Dan kita wa namdi ma daraja alaihi abauna, dan kita mengikuti jalan yang telah ditunjuki oleh datuk nenek moyang kita dan masyarakat awam. Orang panggilan ni mainstream dalam negara kita. Arus perdana dalam negara kita apa? Kita ikut atus padan kita. Ini anggap salah, menyebabkan dia jadi malah belajar, dia malah mencari ilmu yang sebenar. Ikut orang ramai. Ni sebab benda ni berlaku. Kebetulan ni di India ni dia pengaruh Hindu kuat. Muka dia duduk dalam negara Hindu. Jadi umat Islam sendiri pun banyak mana ajaran Hindu yang dia amalkan dalam kehidupan seharian dia. Hak inilah yang diperjuangkan oleh Syekh Ismail Syahid, khusus dalam bab kubur ni, bab kuburi ni, popok kuburi ni. Sebab dia nya suka bantu orang. Muka dia orang kaya, popok Brelwi ni. Jadi ramallah masyarakat terikut, walaupun tak ikut dia tetapi terikut dari segi cara hidup. Tu. Fa ya'riful khabiru annahu kalamun la nasiba lahu min as-sihhah. Al-khabir dengan erti Allah yang maha mengetahui, memperjelaskan bahawa kalam itu, ucapan itu la nasiba lahu min as-sihhah, langsung tak betul. La nasiba lahu min as-sihhah ni bahasa Syekh Nadwi. Tidak ada bahagian langsung daripada hak betul. Juzuk pun tak ada termasuk dalam kerangka betul. Orang panggil tak betul langsung. Terjemah gitu sebenarnya. La nasiba lahu minas sihah, tak betul langsung mikir 1% pun tak ada betul. Ada juga pandangan orang ni, nak kata tak betul semua pun tak boleh juga. Ada kan kita dengar pendapat orang, kalau nak kata salah pun ada juga kebenaran. Dia kata hak ni tak ada langsung. Tengok bahasa dia guna, tak ada langsung. Hak orang panggil betul tu 1%, 0.0%, tak ada 0.1% tu. Tak ada lah orang panggil lagu tu tak betul. Kenapa tak betul tu? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yasifu kitabahu al-majid bil bayan wal wuduh. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyifatkan dan menggambarkan kitab suci ni, Al-Quran ini, sebagai kitab bayan dan kitab wuduh. Bayan ni dia, bayan ni kitab yang jelas. Sifat Quran lah yang paling jelas menghuraikan sesuatu, sangat terang, tak ada. Wal wuduh dan terang. Kalau tengok dalam kitab tu nombor 1 bawah nota kaki tu kan, wa qad jaa fi surati Yusuf, tersebut dalam surah Yusuf, tilka ayatul kitabil mubin, itulah dia ayat-ayat Tuhan yang memperjelaskan dengan seterang-terangnya. Dalam surah Asy-Syu'ara disebut bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang, yang nyata. Walaqad yassarna siapa habilah tu tak apalah. Jadi Quran ni sebenarnya paling terang, paling jelas. Dia sebut tu terang sebenarnya. Cuma kadang-kadang pensyarah mufassir kita, orang yang ngajar tafsir, minta maaf lah saya sebut dan pengalaman saya dengar, sebab saya kita tak ada kuliah, kita pergi dengar orang tu, orang ni kuliah lah dulu lah ni tak ada, kita pergi dengar. Misalnya kalau dalam bab tafsir ni dah, kita dengar, kita tahu dah dia ni sebenarnya dia tak tahu apa satu tentang tafsir. Kita boleh kata gitu, kau duk mengajar tafsir di masjid, minta maaf lah saya sebut. Sebab cara dia hurah tu, dia tengok ayat ni boleh pergi ke mana, tak boleh kat hurah Quran lagu tu. Dia tengok terjemah ayat ni agak-agak boleh pergi ke mana, kau mengikut pahaman dia. Sebab dia syarat nak tafsir Quran ni, dia syarat mesti kita orang panggil iktimad kepada mufassir yang diiktiraf.
Tak boleh kita tengok tafsir, tengok terjemah, kita pun hura. Sebab nuzul ayat kita tahu, contoh-contoh tafsir yang dikemukakan ahli-ahli tafsir yang muktabar kita tahu. Maknanya kita tafsir tu tafsir birra'yi dia panggil. Tafsir berdasar pada akal semata-mata tu haram tu. Tak boleh tu. Tengok, saya pernah tegur seorang ustazah. Saya kata, ustazah tahu kau ustazah kecik ni bak ke dia hadis. Ustazah tahu kau Quran ni bak ke dia. Dia Quran ni kita nak benar tidak payah. Yang jadi payah kita mengaji. Tidak payah. Yang muka lain boleh tu. Orang buat bangun buat rumah ni tak senang kau. Kalau kita lah kita tak erti kita ngaji, kita nak ukur rumah biar makan siku. Besar ke ni rumah. Kalau meja boleh kira ukur gitu. Rumah ni. Biar makan siku bucu ni buat awan. Kalau kita tak erti ilmu muhandasah, ilmu jurutera tu. Padahal kita tahu kan, orang kampung boleh buat. Kira dia ilmu. Kul hal yastawi alladhina ya'lamu wal ladzi. Orang ada ilmu tak ilmu dia tak akan sama mana. Jadi bab tafsir nak sikit lah. Ngaji sikit lah hadirat. Hak paling asas ke dia? Kena tahu ayat sebelum dan ayat selepas. Itu paling asas. Dia panggil siap dan sibak ayat. Tu ya. Kita nak kecek ayat kena tahu ayat sebelum dan ayat selepas dia lagu mana. Baru nampak konsisten ke ayat tu, aspek wujuh ayat tu, sasar ayat tu mana. Ni pakai buku tafsir, buku terjemah, pak tengok tafsir apa ni Pimpinan Ar-Rahman tu dak, dia pun tengok. Bila-bila mikir ayat ni makna gini berkali boleh gi dia pun hurau tu. Sebab tu kadang-kadang lemah, kadang-kadang dengar tak kait dengan hal sebenar. Ni bahaya. Memang bahaya. Parah. Banyak kalau sehingga pernah satu ketika tu ada yang hura ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai tengok dalam sejarah Nabi dulu, golongan sedikit dapat mengalahkan golongan ramai. Baca untuk pilihan raya ayat tu. Baca untuk pilihan raya yang kira majoriti. Dia pilihan majoriti, seundi bukan menang kau tu sudah ayat lah. Undi orang cerdik dengan undi orang kapur tak erti kau satu sopo sama solah kau. Nah, jadi kita nak baca ayat tu. Tak boleh. Memang ada pun. Saya kata tak betul. Ayat ni khusus untuk perang, bukan untuk pilihan raya. Sistem demokrasi pilihan raya dia kira banyak menang sikit kalah. Bukan hak tu. Kita nak semangat tak apa kita sikit pun. Kita menang. Kok mana kau pilihan raya tak kira gitu. Awak 3, saya 2. Awak gagah tang mana pun menang saya. Engko dia kira nombor. Jadi tak boleh baca lah ayat tu. Kena baca ayat lain. Jadi apa yang jadi gitu tu? Kerana tak faham konsep ayat tu. Ayat tu konsep ni, konteks ayat tu gapo dia. Dia menyentuh gapo dia. Kita kena tahu ni. Supaya la uqsimu bihadzal bad. Dia menyentuh gapo dia. Kena tahu. Mana surah tu dia menyentuh dia kena tahu. Mana perlu hayati orang nak ngaji pelahaya kena tahu. Benda tu bukan payah mengaji, sebab lain lah nak ngaji. Nak boleh tu kena ngaji. Tidak payah. Tidak payah ni maksudnya benda tu dalam kemampuan manusia. Tapi kita tidak ngaji. Itu yang berasa payah. Lepas tu ustaz sendiri pun, apa ya ustaz kata payah? Sebab dia tak erti. Tebal dia kata mudah, orang suruh dia ngajar. Tidak logat. Malah nak cerita lah, saya malah nak cerita. Misalnya kitab Bukhari. Bunyi Bukhari ngetak bulu ustaz-ustaz ni. Payah ngajar lagu mana? Nak ngajar lagu seorang nak Muslim nak ngajar lagu mana? Nak hurau lagu mana tajuk dia? Tengok tajuk tak ada hadis. Sodoh. No. Lepas tu tak kira Imam Bukhari salah. No. Lepas tu tengok tajuk hadis mari tak menyentuh tajuk. Tak ada sebut tentang tajuk, tapi hadis 2-3 tajuk. Nak hurau lagu mana? Kalau anak murid tanya apa ustaz hadis-hadis dia tak serupa dengan tajuk. Sudah gitu dah. Benda-benda gitu ya, jadi sebenarnya benda tu sikit lah, belajar Bukhari. Belajar Muslim. Tapi tak ada. Dalam kajian Syekh Abdul Rahman, orang panggil Abdul Rahman Ibn Khaldun lah, orang panggil Ibn Khaldun, nama dia Abdul Rahman. Dia buat kajian tentang fenomena pendidikan, budaya pendidikan, budaya pengajian ilmu di zaman tabi'in. Dia kata zaman tabi'in dulu
Zaman tabi'i, dia ajar hadis-hadis Nabi ni supaya dia ajar Quran. Quran kan kena daripada kecil lagi. Sebelum 12 tahun mesti habis Quran. Bukan sekadar habis, baca biar betul, faham makna Quran. Itu budaya zaman tabi'i. Selagi tabi'i ni, dia ajar hadis kepada anak-anak dia supaya Quran. Ada orang kita buat? Tak ada lagi. Kena buat lah. Saya sendiri pun tak buat lagi. Cuma kita duduk tengok, kata tak kena. Jadi kita terpaksa ambil masa lain. Ambil lagu mana? Misalnya kita ambil, okey, baca. Suruh dia baca hadis. Suruh baca hadis. Lagu tu zaman tabi'in. Baca hadis. Ni, tahu tak sahabat ni, sahabat Nabi ni. Sahabat sepuluh Quran. Tunjuk kitab Bukhari, baca. Kita baca, dia ikut. Patut terjemah ni makna dia gini, gitu. Tak payah hurah. Ni Abu Hurairah sahabat Nabi paling banyak, gitu. Tu cara zaman tabi'in. Sebab tu zaman dia, bila orang kritik sahabat, dia tapah lalu. Tu baik kata sahabat, pakai nyepak. Baru. Sebab pendidikan tu betul. Lah ni kata gapo ke sahabat, tapi tu kata ke guru nak tahu. Kata kepada pemimpin politik dia, balah betul. No. Mu jangan setuh banyak aku kata mak dia. Kritik pemimpin dia. Memang. Kapu saya tu, anak dia duduk tengah ceramah politik pun saya pelihara. Dia naik atas petah ke petang patenya apa anak dia. Lari bercodak. Mu juga anak tu takut dia. Kalau anak tak takut, jadi mana hari tu? Nak ayah bui. Baca. Tuan Salak. Nama tempat Tuan Salak. Kaputuk saya. Tu nak ayah. Apa tu? Kenapa? Kerana setuh pemimpin. Tapi orang lain ni, kita kayak dia mau tu mengkafirkan sahabat tu. Senyap, tak ada kau. Kau itu tu kata Abu Hurairah tu, maknanya gini, kata kepada Sayyidina Uthman gila sek. Tak ada apa. Tak ada nak bincang bergegar-gegar, tak ada. Tapi cubalah orang kritik pemimpin politik dia. Buat sedia akhbar, gini, tunjuk sepanduk. Tapi bak sahabat tak ada. Lebih kita buat malu lah. Kita dua orang akak sepanduk. Orang tak mari seorang habuk. Tu dia punya umat. Sebab apa jadi gitu? Kerana pendidikan. Manusia ni dia bergerak berdasarkan pada pendidikan yang diberi kepada dia. Manusia ni berfikir berdasarkan pada pendidikan yang diberi. Pendidikan sebenarnya menyebabkan, mengatur urus hidup manusia. Jadi kalau pendidikan ni kita beri, gitulah jadi masyarakat. Sebab tu dia kena ubah tu. Kenapa masyarakat kita jadi takut dengan agama? Tak boleh. Siapa berdoa semua tengah tok guru belaka doa nak banyak-banyak tok guru belaka apa sedangkan dalam mazhab Syafi'i kita semua tu kena buat sendiri, kita anak kena buat apa jadi gitu pendidikan. Sebab masyarakat didik bila nak ubah tu nak ubah barang biasa ni ada, nak ubah tidur lepas subuh payah dah. Dia teringat ke batal busuk dia tu dah. Teringat tak lagi apa dah 10 tahun dah, tak mudah dah tidur lepas subuh. Nak ubah tu dah tak lagi. Dia rela biarlah rela kata asal boleh tidur. Nak ubah kebiasaan. Sebab itulah ada ramai di kalangan ahli-ahli falsafah kata, kamu nak mengenal manusia, kamu kena kenal sikap asas dia. Gapo dia? Manusia ni dia memusuhi apa yang dia tidak tahu. Kita kena tahu tu. Umum kena beringat, bila nak kecek kena tahu kawasan ni lagu mana. Sebab dia akan bermusuh dengan hal dia tak tahu. So, yang kedua, dia akan bermusuh dengan sesuatu yang bercanggah dengan kebiasaan dia. Itu pasal manusia. Kita kena tahu. Tapi jangan kena beringatlah, bila tahu kena beringat. Jadi bila kata manusia tu tak kira lah siapa, asal dia manusia. Kita malas sebutlah. Bila kata manusia tu tak kira lah dia ganti teksi ke, dia peringkat ni ke, asal dia manusia, gitulah sikap dia. Jangan itu memang tak setuh dia tak apa. Bila tak setuh dia nampak terbocah, tu setuh dia nak tahu. Kalau tak kena dia nampak terbuka. Tapi kalau kena ke dia, kena atas hidung dia dia lain. Walaupun dia nampak terbuka satu ketika, gitu pasal manusia. Jadi kita kena tahu supaya tindakan kita tu betul. Baik, seterusnya dia sebut lagi. Dia mari ayat Quran muka surat sebelah 22. Ya tawalaqad qala fi surah al-Baqarah, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Demi sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad ayat-ayat yang memperjelaskan, tidak akan kufur kepada ayat itu melainkan orang-orang yang fasik. Jenis tolak Quran, jenis tak terima Quran, ini jenis orang fasik. Dalam Quran sebut fasik ni mana orang yang
dia tu nak jenis suka benda buruk, orang fasik. Berdasarkan kepada ayat ni, jelas bahawasanya sebenarnya tidak payah nak faham ajaran Quran ni, tidak payah. Tidak payah. Sebab ajaran agama payah ke tak? Paling tidak payah. Hak memayahkan tu kita lah. Nabi semaya ni 5 kali sehari, hak jelas. Sebab apa sebab Nabi semaya Jumaat, Nabi semaya fardu tu di masjid? Siapa mati Nabi semaya? Hari Nabi sakit, papah Sayyidina Ali akak pegang celah ni, Ibnu Abbas pegang celah ni, Abbas pegang celah ni, akak Nabi pergi. Masa tu ada ke cerita akhir nak Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Lepas tu bila tengok Nabi mari, Sayyidina Abu Bakar nak undur, Nabi kata fi makanik, jangan bergerak. Nabi kata kan, nah Sayyidina Abu Bakar dulu. Jadi Nabi dia pergi. Dalam sejarah zaman sahabat, Sayyidina Abu Bakar seorang jadi imam, Nabi jadi makmum, lain tak ada. Itu kelebihan khusus Sayyidina Abu Bakar. Mana-mana sahabat pun tak pernah dia jadi imam dalam keadaan Nabi ada, tapi Sayyidina Abu Bakar ada. Itu salah satu isyarat tentang kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Baik, tak apalah apa yang anda nak sebutnya, tak ada khilaf sebenarnya hak Nabi buat. Kalau ada hadis gini ni perbezaan otak sini, kalau ada hadis belakang ikut nak mana. Asalkan tak perlu hak musing tangan, hak tak musing, hak akak saja, lepas tu jatuh lepas la ilaha illallah, ada belakang. Dasar pada hadis, tak apa. Mudah sebenarnya. Siapa ada kata kalau gok itu tu Wahabi, dia baru makan tak Ali tu. Berat tu. Kelantan kita tu. Kelantan kita tu kecek lagu tu. Saya kata Allah, kata ustaz ni ada hadis tu. Ustaz ni mereka pun lebih kelepasnya mambar lagu ni. Ada kata kimah kata ke Ali gok tu tangan masa duduk tahiyat. Datang masjid ceramah tu. Gerai kita tengok sebab ada hadis tu. Saya tak ikut atau saya ikut lain, tapi kita tahulah ada hadis. Orang nak ikut, mana orang ikut hadis. Jadi kita jangan kata kalau ada Imam Ahmad dia kenapa Imam Ahmad? Imam Ahmad gocah anak dia gocah. Imam Ahmad kata Nabi suka makan labu air. Labu air, Nabi suka, kegemar, suka. Dia suka bahasa Kelantan, mana kegemar dia. Berselera dia kalau makan labu air. Nabi ni. Anak dia kata, kita tak wahi. Yang gocah kena dada dalam kitab sebut. Kejut anak dia. Kata, apa gocah? Aku ayat Nabi suka, mu ayat mu tak suka. Mana mu bercanggah dengan Nabi. Biar bak makan. Kalau mu tak suka, dia sudah aku ayat Nabi. Aku pun tak ayat, aku wahi. Aku ayat Nabi suka. Dah kalau mu tak suka, mu ayat lain, jangan ayat depan ni. Setengah ulama kata dia tak kecek sama mati dengan anak dia. Tu Imam Ahmad. Imam Ahmad hak orang lain ni kata itulah punca jadi Wahabi. Okey, ikut Imam Ahmad. Wahabi. Hak ni pokok ikut Wahabi. Wahabi pula ikut siapa? Ikut Imam Ahmad. Tengok tu. Molek belakang tu. Formula dia. Orang tak pakar formula lagu tu. Bagai karut tu lagu tu. Siapa gitu sekali. Tu. Sebab tu kita kena beringat. Sebab tu kita kena bersikap bila orang mari tak kiralah dalam WhatsApp kalau hadis. Kalau kita tak tahu, kita kata tahu saya tidak gini. Kalau kita tak ada nak cek, kita kata gitu. Cuma beringatlah, kena cek dulu lah. Sebab bunyi pelik ni, sebab hadis ni dia ada tanda dia. Kalau kita mengajar hadis lama, dia akan mari tu qiyam, tanda, nila tu. Tak sedap ni hadis ni. Tak apa dah tu. Selamat dah tu umat Islam kalau ada lagu tu. Ni kalau ikut jumpa telan belakang dah. Ikut jumpa kayu, batu, itu telan belakang. Dah orang kata makan ni. Apa sebab tak ada nila. Mati rasa. Tok guru saya kata mati rasa umat Islam. Punah parut. Akhir sekali ikut jumpa. Kata gapo pun. Lah ni dia panggil tok guru dah kepada salah seorang. Kejut saya tengok. Seorang ustaz tu lah. Kalau kata Nabi ada turun di Gunung Jerai ke apa tu dah. Patu banyak kenyataan dia berat-berat. Lah ni dinobak sebagai maha guru, murabbi, mursyid, tiga weh. Mari dulu saya tengok dalam internet. Sudah disebut gitu dah dia tu. Sebab apa dah dia hitam, dia semaya. Kita tak ada. Munggu dia putih kat kita hitam. Bila nak hitam terai ni? Jadi teruk lah. Kita tengok pun teruk. Jadi bahaya dah ni. Bahaya kena beringat benar ni.
Baik, jelas daripada ayat ni bahawa sebenarnya la yata'assaru fahmu ma jaa fil Quran. Tidak payah nak faham Quran sebenarnya, tidak payah. Apa yang kita kata tidak payah tu sebab ayat Quran ni dia untuk semua peringkat. Jadi apa yang kita tak faham, tak apa, hak kita dia Quran ni 30 juzuk. Boleh jadi kalau bab zakat, bab apa, kita tak faham lah tu. Sebab apa? Sebab kita tidak mendalami. Sebab tu ilmu tu dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Hak kifayah ni memanglah dia orang tertentu je, hak ngaji khusus. Dia hak tu tak dasar kita tak tahu tu. Ilmu tentang pemerintahan tu tak akan tanya kita. Dia tahu dah mu ke jalan ambil. Dia nak urus negeri mana. No, dia tahu dah. Jadi ayat-ayat berkenaan kita tak faham tak apa. Tapi ayat hak kita kena amal, ayat birrul walidain misalnya, tak faham apa kena ikut tu. Kena faham ke hak tu? Kena faham tu baru kena buat baik pada bapak dah. Sebab tu Yusuf Qaradawi dia tulis kitab khususnya. Bagaimana kita nak memahami Quran berbicara dengan kita. Misalnya ayat-ayat tertentu. Ayat ni berbicara dengan kita kan? Ni berbicara dengan orang hak jenis pemimpin. Kan hadis pada ni untuk pemimpin. Ni untuk ibu bapa. Ni untuk anak. Ayat ni untuk ni. Memang ayat Quran tu gitu. Jadi kita ngaji semua. Hak kita tak faham tu tak apa, sebab sahabat ada. Dia bukan faham semua. Cuma hak dia faham tu kat dia amal. Hak dia tak faham, dia ikut orang hak faham. Gitu. Jadi kita kena faham. Jadi perkara gitu kalau kita ngaji molek hadis, kita akan faham tu. Kita akan apa tu? Ni masalahnya ngaji malah. Buah yang besar. Itu dia tak faham. Dia kena ngaji. InsyaAllah kalau ngaji dia jadi lagu lain. Kalau ngaji tu sesak juga, tu takdir Tuhan lah tu. Nak warna tu ada sesak pun berlui tu malah tu. Tulis 9 buah kitab tu. Nak warna. So kalau kita guru dia pilih kepala. Apa je lagu ni anak murid dia. Ramai je lagu tu. Pengalaman saya duduk ngaji pun. Kalau siapa ada guru tu dia royak, dia kata siapa dia pergi ngajar anak murid dia ni, dia tak halal ilmu. Siapa gitu. Ada siapa tak guru, siapa gitu. Dia tengok anak murid dia teruk dah. Ada anak murid lagu. Guru yang kira lah hebat, tapi anak murid tu. Jadi guru yang mursyid dia kealal tasih, takut timbul fitnah. Orang lagu ni kalau ilmu fitnah. Saya ada pengalaman dalam proses kita belajar. Orang lagu ni. Sorry dua ada. Kena beringat. Sebab tu kita masa belajar apa kena doa sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang benar tu biar kita nampak benar. Dan biarlah Allah beri peluang kita boleh ikut kita nampak benar. Dan kita juga kena doa Allahumma arinal batila batilan. Ya Allah, builah aku nampak hak batil itu sebagai batil. Dan builah peluang warzuqna ijtinabah. Dan builah peluang biar aku boleh menjauhi dia. Bala besar tu Imam Ghazali kata orang nampak hak benar dia nampak tak benar. Hak batil dia nampak benar. Itu bala besar tu. Dia digambarkan dalam hadis tu, dia tukar mata hitam duduk tepi, mata putih duduk tengah. Kalau ada orang lagu tu lah ke mana? Makna tu. Kelihatan, mana mata hitam duduk tepi, mata putih duduk tengah. Ini spesies mana ni? Tengok gambar dia. Dia jenis lagu tu. Kena beringat tu jenis lagu tu. Kita kata hak ni salah, dia kata hak ni sunnah. Mana kepala tu. Bahkan ni lah betul dia tu. Dia sanggup mati kan tu. Nak buat mana kita? Kita kata Nabi tak buat gini. Tak, dia kata orang gini, sahabat buat gini, atau ulama buat gini. Kita nak ikut tu. Tak demo dengan ulama tu mana alim. Dia ingat sepagola ilmu ni boleh timai-timai gitu. Berat orang kita ni, berat cara dia ni. Betul-betul sebab itu Syah Ismail Syahid sebut ni. Manusia kadang-kadang hilang pertimbangan bila dia berhadapan dengan kesalahan dia. Jadi lagu tu manusia. Wa inna ma yahtaju bi ta'assurih. Dan umum umat Islam ni dia berhujah dengan payah ke ni payah. Dan kerana rumut ni ghamid. Rumut tu masdar. Ghamid. Orang kata rumit tu asal pada bahasa Arab. Payah. Dan payahnya dia sebenarnya orang, sebab seseorang itu berhujah kata Quran ni payah, nak ngaji payah. So kerana itu setengah tu saya jumpa kemari dulu. Cerdik dia ni memang cerdik. Dia ngaji lepas saya mesti kot.
Saya doa ayat dia. Sebab dia kecek sedak kita berdoa ayat kata di masjid kita pun sudah buat itu Quran. Kalau boleh bantu molek juga kita tolong. Dia pun cerita dia kata saya sebenarnya kata 20 tahun duduk cari guru Quran nak ngaji. 20 tahun tak jumpa kata bergerak rumah ni. Kalau lembu mampu lama tu 20 tahun. No. Kalau tak meleh pun mampu dalam lembu tu. 20 tahun cari. Enggak kita pun rasa gerai juga dah. Muka dia orang cerdik kan tu. Dia buat ngaji kita pun tahu. Kita kata kalau 20 tahun duduk cari tak jumpa cari mana? Duduk mana rumahnya? Mana sebut duduk kata kata baru. Kata tak jumpa. Ginilah gilun dah kata. Gilun dah jumpa lalu. Ni, kena ngaji tak boleh kalau 20 tahun tak jumpa tu tak boleh dah tu. Tu. Lepas tu dia kata ada jumpa pun malu nak ngaji dia tu. Malu. Bawa malu kita ni tak pandai dia tu. Lepas tu lagu mana? Tak baca Quran. Baca Yasin ya dia tu. Itulah yang kita tekan sangat tu. Tiap kita tekan sangat tu kena ikut sunnah tu tidak je lagu. Yasin lah macam molek tu. Mana? Kau jak kecil lahir-lahir boleh baca Yasin pun imam Syiah lalu. No. Imam Syiah ni lahir bukan anak boleh baca surah Kahfi lalu. Tu baca surah Kahfi lalu. Sebab tu hadis yang menyebutkan bila Nabi lahir Nabi boleh baca Quran, hadis tu tak betul. Okey, dalam ada kan riwayat sebut dah Nabi bila tu baca surah Zalzalah. Baca surah Zalzalah. Lahir Zalzalah wana Quran bila turunnya. Orang kita khatam je boleh terima. Berat tak berat cara mikir. Nah. Berat tak kena. Teruk lah tu kan. Jadi kena beringatlah, kena beringat. Jadi benda ni kena beringat. Lepas tu dia kata lagi, ni dia sebut ni kesalahan. Dia buat koreksi terhadap kesilapan berfikir umat Islam. Dia kata tak erok, dia kata lidah perkerah dia nak baca Quran, dia kata tak dah lagi lah kita saat ni, dia kata. Lepas tu berat lagi ni dia nak rawat jiwa dia tu. Dia rawat diri jiwa dia. Dia kata ke mana? Dia kata fa innan nufus tu'afu linqiyad wa tataharrabu minal ama wat ta'ah. Dia kata apalah, kata dengan tahap kita ni kita dimaafkan. Kalau kita tak ikut, kita tak amal tu, tak taat pun, kita dimaafkan. Tidak menjadi menghalang. Wa inna ma turidu an yulqiya hablaha ala gharibiha. Ini bahasa sastra yang digunakan oleh Syekh Nadwi rahimahullah tu. Jadi sebenarnya dia kata orang yang beralasan itu gini saya dah sebut sani itulah, sebenarnya dia nak lepas tanggungjawab dia. Dia nak lepas tali hidung dia. Tali hidung asal. Yulqa hablah, tali dia. Seolah-olah tali yang membelenggu dia tu, dia nak lepas di atas bahu dia. Mana dia ada tanggungjawab. Cara nak lepas tanggungjawab dia buat gitu. Wa tatruku laha hurriyataha wa intilaqaha. Dan dia biarkan supaya dia bebas daripada tanggungan syariat. Jadi dia kata kita kita tidak ngaji agama, tak apa, demo orang agama, demo tu lebah. Kita ni orang jahil. Jadi dia sebut gitu sebenarnya untuk dia melepaskan diri dia daripada ikatan syariat itu. Sebab tu kita kena berjelas pada masyarakat, kena tekan bahawa ni tanggungjawab kita umat. Sebab tu bila mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena hura, kena ada tambahan huraian. Jadi bila kita tahu masalah orang kita, misalnya ni orang agama, ni ngaji sekolah agama, ni tidak sekali sekolah agama, dia ni orang agama, dia ni tok lebah, kita ni tidak. Jadi sebab itulah kita suruh dia maya-maya ayah kita suruh dia berlaku mungkin dia orang agama. Tu sebenarnya cara pemikiran Kristian tu sebenarnya. Bukan pemikiran umat Islam. Sebenarnya dia nak lepas, dia suruh berasa lega, tak apalah dia jahil pun tak apalah. Sebab hak tu hijau agama. Ke agama Kristian yang asas dia da'ma li qaisar wa da'ma li qaisar wa da'ma lillah. Itu prinsip agama Kristian. Urusan agama serah pada orang agama. Urusan mereka serah pada orang dunia, orang mereka ni. Tak boleh siapa tu. Umat Islam pun sebenarnya ada pemikiran itu. Lepas tu duk kata kat orang liberal, kita ada tu. Sekular liberal ada belakang dalam pemikiran. Tu tak boleh. Sebab tu orang ngaji sekolah menengah biasa pun tu orang agama. Sebab bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia sudah berjanji dengan Allah untuk ikut agama. Seperti kita lah. Cumanya dia tidak ngaji agama khusus tu, itu bab lain, perkara lain. Dalam bab fardu kifayah. Tapi dalam bab fardu ain,
Fardu ain ni fardu ain ni. Betul akidah, betul ibadat ni fardu ain. Baca Quran, faham makna Quran, ngaji Quran dari segi tafsir dia, ini bukan fardu kifayah, fardu ain. Bukan ngajar tu ialah fardu kifayah. Kita tidak suruh ngajar pun, suruh ngaji. Ngajar tu fardu kifayah. Kalau tak ada orang ngajar, dosa habis seperti kapung. Tak ada orang reti ilmu astronomi, dosa habis seperti kapung. Tak ada orang reti tentang ilmu perubatan, dosa habis. Kalau tu fardu kifayah. Kalau kita sebut sana wajib kena ngaji tu, ngaji. Dia tak akan lepas umat Islam sekadar baca Quran, tak akan lepas. Kalau dia ada kemampuan ngaji lebih pada tu. Allah Maha tahu lah kita mampu ke tidak. Tak akan ngaji pasal mesti tiba-tiba kita tak erat nak ngaji ilmu tafsir. Sebenarnya dia malah. Tu sebenarnya. Tu saya kena beringat tu dia wala yatawaqqafu fahmu kalamil ala ilmin ghazir. Wallahi kita berhenti setakat tu, kita boleh sambung semula lah tu insya-Allah. Jadi kalau nak tanya apa-apa boleh lah berkait dengan hak kita bincang ni. Dia kitab ni sebenarnya, sebab ni saya muka kitab ni muka saya buat ngajar dah beberapa kali. Dia kitab ni sebenarnya dah, dia mengajar cara kita berfikir, cara kita mikir. Umat Islam sepatut kena mikir lagu mana. Kitab ni sebenarnya dia mengarah, dia membentuk satu kerangka umat Islam berfikir. Umat Islam sepatut kena mikir lagu mana. Tu sebab tu kata Maulid benar lah kalau ada orang boleh terjemah ni. Kalau hak Arab kan lagu tu. Berarti kalau nak ngaji Arab pula, nak boleh faham ngaji Arab tak tahu lagi 3-4 tahun boleh faham ke tak tu lah. Tapi makna aku mana pun kena ngaji lah. Sebab apa? Kalau kita tak boleh, kita mati dalam keadaan tak boleh pun tak apa. Pahala tu besar. Pahala tu besar. Sebab tu inilah orang panggil pengajian seumur hidup ni. Ngaji. Kita bukan target itu, kan target ngaji. Biar tak mana tak ada habis lah dia termati dah. Tak apa lah aku tu. Tak apa. Kalau mati tok guru kita cari tok guru lain pula. Dia kata hamba sekat ni tok guru mati dah tu. Lepas tu tak jumpa tok guru lain. Tak boleh gitu tak apalah kalau tak ada apa-apa kita berhenti sekitar je. Kewajiban Al-Quran ni ada lima dia kata dah. Ini daripada hadis ke daripada kata-kata ulama? Apa dia hak lima tu sebut? Lima tu dia kata baca itu, lepas tu pada Al-Quran. Lepas tu apa ni amal, sebar, dia tu tak ada hadis khusus, tapi ada lah dalam hadis sebut tu. Mana hadis khusus tu tak ada. Betul. Sebenarnya banyak lagi, tidak lima tu ya. Sebab buku Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim tu, waktu tu saya buat 9 siri. Kita buat diskusi buku tu, anjuran pejabat agama daerah baca. Buat di masjid, baca lah masjid besar dia. 9 siri. Mari kita bincang habis seperti buku. Jadi saya nak ambil ringkasan, nak waktu tu kena baca semua buku tu. Dia pun lepas dia minta tolong tu, telah ada seorang ustaz tu, malah sebutlah ustaz tu memang hebat kan, duk mengajar sekitar Kota Baru ni kok. Jadi bila dia ditugaskan tu, bila dia baca kitab tu, Yusuf Qaradawi ni dia ni orang sastra, dia boleh bersyair juga Yusuf Qaradawi ni, bahasa dia pun boleh kira juga lah. Jadi bila dia baca tu, dia pun nepal lah kitab tu. Dia pun telefon saya, dia kata lagu mana ustaz ni, kata berat ni, kata ni minta tolong. Dia kata Ana ni ngaji pondok, dia kata bahasa baru tak apa boleh kan. Kata tak boleh anak kau tak boleh. Tak apalah tak boleh pun tak ngomong lah. Dia nak pelepah dia. Pandai orang ni bila ngaji ke dia pandai lah pelepah tu. Ana pun tengok tak apalah, kata kita pun mikir dari sudut lain. Masa tu kan saya duk mikirnya dari sudut bagaimana kita nak guna Quran ni, nak dedah pada masyarakat. Quran ni sebenarnya apa dia? Kitab apa dia Quran ni? Bila sebut Quran ni sebagai kitab suci, kan dalam ayat Quran disebut innal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Tu ayat tu.
Sesungguhnya Quran ni yahdi lillati hiya aqwam. Dia kalau kita pegang Quran, amal Quran, ikut perkembangan Quran ni dah, yahdi lillati hiya aqwam. Dia akan akak kita naik ke tamadun. Quran ni. Nak ayatnya Quran ni potensi besar. Dia kalau kita pegang ngaji dia, kita ni jadi tinggi kedudukan. Walaupun kita tak ada CJ, walaupun orang tengok kita duk pakai belakang, tapi cara mikir lain. Kesal Quran. Kesal Quran. Dia mesti lagu tu. Dalam Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni dia mengkualitikan manusia. Tu sebenarnya. Nabi boleh tukar masyarakat Arab, masyarakat kampung, masyarakat teruk tu. Nabi boleh tukar jadi masyarakat yang disebut kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Dengan Quran ni lah. Tu sebab tu dia kena, tapi kena mengaji lah. Kena mengaji. Kat zaman Nabi masyarakat tak lama. Di Kelantan ni 1.8 juta. Maknanya perlu guru apa orang aku? Di kawasan Kota Baru saja ni kalau nak suruh boleh ngaji tu tak. Guru kena berapa orang? Hak sanggup. Lama tu. Lepas tu nak mengajar pun mengajar mesti ada teknik caranya betul. Itu kesanggupan guru tu pula. Tu masalah. Belah-belah nego tak ada nak buat. Memang tak ada. Dia kena tumpu sungguh. Kalau belah-belah nego lepas tu nak mengajar tak ada. Sebab dia dia kena baca. Tu berat sikit tu. Balik guru lah. Bukan untuk pelajar. Pelajar tak baca belakang tak apa, tapi guru tak boleh. Sebab tu guru dia tak boleh pergi pemari, tak boleh itu sangat. Kata tak ada. Pun saya sedih bila kata dia sibuk. Tiba-tiba masuk mengajar, tukar kitab lain. Cara tu. Tak ada nak baca tu. Kejuan nak kejuan tu tak bahaya kitab lain. Kata tak ada lagi, tak sibuk dah. No. Kadang-kadang lagu tu. Guru saya tu pernah bawa kitabnya kita jarwa tu. Kata ana ada soal masalah, tak ada nak sesah. Ana tak ada nak rujuk soal masalah. Jadi tak sedap nak ngajar. Baca kitab lain. Biasa lagi tu. Kadang-kadang 3 hari baru start kitab tu semula. 3 hari cari. Sujud syukur bila boleh maklumat tu dah. Tu nak tahunya ke dia? Bagaimana hadis? Hak kata ni kena beringat ni. Saya pergi malam-malam sebut lamannya tak dalam 3 minggu lepas program waktu di SM tu 2 minggu lepas ada seorang penceramah tu kata antara mukjizat Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Kita terkejut khabar. Kita tahu Nabi Isa mukjizat tu. Dia pun hadis tu lah. Baca hadis Nabi menghidupkan mak ayah dia tu.